Yo, what's up? You on spec, guys. Yo, what's up guys? PA is back and welcome back to PA on the vlog. Terima kasih pada korang yang menanti-nantikan video kali ni guys. And seperti biasa guys, untuk last video aku dah cerita, aku dah share dengan korang pengalaman seram aku waktu kita orang check in di Hotel Melaka kan. Hotel tu warna merah guys. Dan itu memang something yang memang scary gila lah. Aku kalau fikir balik memang sampai sekarang masih boleh rasa aura dan energi dia guys. Okey, untuk kali ni seperti yang aku dah berjanji dengan korang, aku nak share pengalaman kita orang waktu kita pergi bercuti di sebuah villa di Perak. Dia tempat ni di Lumut guys. Tempat ni sebenarnya dia ada hotel dan hotel dia macam ni nak cakap hotel dia dan villa ni dia terletak di tempat yang terpencil tu guys. Dia betul-betul dekat tepi laut dan ada muara dan dia jauh daripada tempat orang ramai guys. In fact dia jauh daripada pekan. Kalau kau dah masuk tempat tu guys, memang kau tak nak keluar dah. Memang nak masuk tu dah lah jalan di hutan dia berliku-liku. Lepas tu memang jauh lah guys. So normally kalau actually hotel ni dulu aku pernah check in dululah dengan family aku masa aku kecil pun ada pernah, dan waktu aku baru kahwin pun pernah juga. Cuma kali ni kita tak nak check in dekat hotel tu. Aku tak nak mention nama hotel ni pasal memang hotel ni memang famous guys. Dan benda yang berlaku ni, kisah misteri yang berlaku kali ni bukan dekat hotel tu tapi di villa dia. Dia ada villa kat situ tau. Dia ada villa macam banglo lah, 2 bilik 3 bilik macam tu lah. Okey. Kisah dia berlaku apabila kita orang decide untuk nak saja pergi cuti family day kan, dekat tempat yang tu lah. Sebab memandangkan kita orang semua pernah pergi tempat tu dan tahu tempat tu memang jauh daripada pekan. So mak aku pun decide, okay, kalau kita nak pergi situ boleh, tapi kita bawa makanan siap-siap. Kita bawa lah beras, periuk, bawa sardin, maggi, benda yang kita boleh masak simple-simple. Sebab kalau dah masuk situ memang jauh nak keluar guys, melainkan kau nak order makanan hotel lah. Tapi daripada villa kita orang duduk ni nak ke hotel tu pun dia bukan dekat sangat guys. Kau kena naik kereta. Kalau kau nak jalan kaki tu agak jauh juga. Okey. Yang pergi time tu aku, isteri aku, anak aku pun kecil lagi time tu. Anak aku umur dia dalam setahun lebih lah. Mak aku, bapa aku dengan kakak ipar aku, Cika. So macam biasalah, semua dah buat preparation. Semua excited nak pergi kan. Dan kita tak pernah check in kat villa tu guys. Villa ni ini first time tau. Okey. Memandangkan aku ni memang suka check in atau pergi waktu orang bekerja, iaitu waktu bukan hari Minggu lah, hari bekerja. So aku tak ingat lah hari Rabu ke, Khamis ke, Selasa, macam tu lah. Tapi bukan waktu orang bercuti. Kalau tak silap aku hari Isnin kot. Hari Isnin kalau tak silap aku. So kita orang pergi check in, bawa 2 kereta. Bapa aku bawa kereta dia, aku bawa kereta aku lah. So kita orang pergi dekat situ. Bila dah check in tempat tu memang cantik lah guys. Ui, memang nice gila villa ni, besar. Dia berkonsep modern. Lepas tu pemandangan dia dekat balkoni belakang ni menghadap padang golf tu guys. Dia ada hutan, ada padang golf. Tapi dia kalau daripada segi geografi dia tempat ni, dia memang dekat dengan laut. Cuma villa aku ni jauh sikit pada laut lah. Yang hotel tu betul-betul memang boleh nampak laut. Tapi laut dia ni dia bercantum dengan muara sungai yang boleh ke laut. Okey, bila sampai je dah check in, memang tengok hotel, villa ni pun macam modern juga guys. Yang best tu tempat ni banyak monyet. So sampai kita pun inilah loading lah barang kita orang, barang masak makanan, baju-baju semua apa. Tengok time tu adalah villa-villa yang kat sekitar tu dia macam berbentuk curve macam ni tau. Jadi kita boleh tahu kat sini ada orang datang pasal ada kereta dia kan. So ada 2-3 biji kereta lagi lah, kereta yang masih stay kat situ. So bila dah masuk situ memang happy lah kan, memang tempat cantik kan. So wife aku, kita ambil bilik yang ni lah, yang master bedroom. Bilik dia besar gila guys, memang besar gila. And then bapa aku, mak aku, dia Aisyah dengan anak aku tidur satu bilik lah. Anak aku ni memang manja dengan nenek aku, dengan
mak aku. So dia orang tidur satu bilik. So kakak ipar aku dia tidur dekat luar lah. Sofa ni pun memang besar gila kan. Memang boleh tidur seorang kat situ. So activity time tu tak ada apa sangat sebab kan memandangkan mak aku masak daripada rumah. So bawa masakan tu, so kita makan siang, and then bila petang tu dia orang bawa anak aku pergi swimming lah dekat hotel tu, ada swimming pool dekat guys. And then sebenarnya tempat tu best, dia ada je macam-macam aktiviti yang kau boleh buat, macam karaoke, dia ada tempat dia lah, kalau kau rajin kau pergi. So bawa anak aku pergi swimming, petang tu dia balik, sempatlah tengok monkey datang, banyak monyet guys, banyak monyet datang dekat villa kita bagi makan dan bagi roti, memang seronok. So siang tu okey. Siang tempat tu dia tak ada seram. Dia bila malam seperti yang aku cakap apa-apa cerita kalau cerita seram ni, malam je dia datang aura dia guys. Okey, dia malam tu dia lepas kita orang dinner semua apa, lepak-lepak sembang. Okey, tak ada masalah sebab first day kan. Tengok dekat luar jauh sikit villa tu masih ada satu kereta lagi lah, maknanya ada satu family yang duduk kat situ lah. So sembang-sembang semua apa, dalam pukul 12 lebih macam tu semua masuk tidur lah. Aku pun masuk bilik aku, mak aku masuk bilik dengan anak aku dah tidur awal lah. So kakak ipar aku ni tidur kat luar. So kita offer juga, macam wife aku offer kakak ipar aku kalau nak tidur dalam bilik kita orang tu besar guys. In fact dekat bawah tu ada satu kapet yang memang tebal, boleh je bawa tilam kalau nak tidur tu. Tapi kakak ipar aku decide tak nak, dia nak tidur dekat luar lah, sofa tu. Okey, malam pertama dia macam mana nak cakap, dia nak kata seram sangat pun tak ada, tapi aura dia memang tak syok lah. Mungkin sebab tempat ni dekat hutan, and then pada waktu tu aku fikir tak apalah, mungkin first time nak tidur situ, mungkin aku tak selesa lagi lah, mungkin baru nak selesakan diri. Tapi malam tu guys, aku tak boleh tidur, aku sangat tak boleh tidur, dan aku tak tahu kenapa aku takut sangat dengan bilik aku ni guys. Semacam bila aku dah tutup mata, aku tidur menghadap ke isteri aku tak nak turn tempat lain dah, mata tutup je, nak buka pun takut. Aku pun tak tahu kenapa, aku tak pernah rasa satu perasaan yang aku takut je. Paksa tidur tak boleh, aku rasa dalam sejam lebih kot barulah aku boleh terlelap tidur. Itu pun tidur tu dia rasa macam lama je, macam dah terjaga, gelap lagi, tidur balik, gelap lagi, macam bila nak siang ni. Rasa tidur dah jenyak sangat lah, dah memang dah cukup sangat lah. Tapi buka mata tengok pukul 3 lagi, buka mata tengok pukul 4 lagi, sampai 3-4 kali tau benda yang sama. Last aku tertidur sampai subuh. Okey, first day tak ada masalah, first day semua macam biasa, bangun, breakfast, semua okey lah, sembang, seronok, excited kan, pergi cuti dengan family kan. Tanya bapak aku pun okey. Bapak aku memang okey guys kalau pergi tempat cuti dengan anak aku lagi lah. So and then breakfast semua apa, tengah hari siang tu buat aktiviti macam biasa guys. Bermain dengan monyet-monyet yang ada kat sana. Memang tak keluar dah, kau pergi situ memang tak keluar tempat lain dah, memang main kat situ je lah. And then lepak tengok movie, sembang. So benda-benda yang kita nak spend time dengan family kan. So okey, bila masuk malam balik, ini yang menjadi masalah. Tak tahulah, bila malam je aura tempat tu macam semacam tu guys. Pasal dekat luar villa tu dia total dark tu guys. Dia bukan ada macam lampu sangat, dia memang gelap gila. Dan balcony yang kat belakang, dia ada satu balcony ni memang besar gila guys. Balcony dia kalau kau keluar, dia boleh muat macam meja makan 8 kerusi tau, memang besar gila. In fact balcony ni dia menghadap ke padang golf dan hutan lah. So dekat balcony ni kadang-kadang kita lepak kat situ semua apa. Bila dah malam, seperti biasa lepas makan semua apa, sembang-sembang semua, nak masuk tidur lah. Aku mengalami masalah yang sama, tak boleh tidur, perasaan takut, tak tahu kenapa, takut apa pun aku tak tahu. Tapi yang aku tahu waktu malam kedua ni, bila aku nak tidur, aku ada dengar sesuatu benda semacam bergerak dekat atas atap tau. Dia macam tak tahu nak kata ada benda berjalan ke apa ke, aku tak boleh nak mengkonfirmkan benda tu. Tapi aku tahu ada bunyi benda bermain kat atas. So mungkin dalam fikiran aku, okay, tak apalah, mungkin monyet. Tapi guys, monyet malam-malam dia orang tak keluar, dia orang tidur setahu aku. Tak tahulah pula kalau ada jenis binatang agresif yang malam-malam bergerak kan, musang apa tu, tak sure. Tapi dia semacam bermain kat atas atap.
tak boleh tidur. Wife aku pun sama. Paksa tak boleh tidur. And then seperti yang jadi pada malam pertama pun jadi juga pada malam kedua. Tidur paksa, susah. Lepas tu lama bangun, tak siang-siang bangun, tak siang-siang. Bila dah siang tu macam lega gila. Bila dah siang tu macam seronok. And then bila bangun lah, aku pun cerita lah benda ni dengan mak aku. Mak aku pun cakap dia pun rasa benda yang sama. Lepas tu kakak ipar aku buka cerita. Okay, ini scary guys. Dia cerita apa tau, time tu pukul 1 lebih tau. Kakak ipar aku ni kadang-kadang malam-malam dia memang main game dekat handphone dia. Main game, lepas tu baru nak tidur lah. Baru nak tidur dalam pukul 1 lebih macam tu lah. Dia tidur. Dia ni memang berani tau kakak ipar aku ni guys. Bila dia tidur, dalam pukul 2.30 macam tu, dia dengar ada orang keluar. So dia ingat kita orang lah keluar pergi dapur nak minum ke apa. Jadi dia buat je lah pasal dia tengah baring kan. Tapi dia tahu ada orang keluar guys. So dia sebabkan tu dia terjaga. So dia pun macam okey lah. Kau tahu bila dia buka mata je guys, tengok aku nak start meremang. The moment dia buka mata guys, kau tahu apa dia nampak? Dia nampak ada satu lembaga hitam besar guys, tengah berdiri kat dada dia guys. Berdiri kat dada dia, kau bayangkan tinggi besar macam tu. Time tu dia punya terkejut, terus badan dia freeze semacam orang yang ditindih. Memang time tu dia kena tindih guys. Dia nak buka mata pun dia memang takut gila. Dia nak baca apa pun dia tak ingat. Dia memang takut gila guys. Menggigil-gigil dia cakap. Time tu memang dia cakap kepala dia memang dah kembang gila lah. Memang nak baca Al-Fatihah tak ingat dah. Tapi dia cakap Allah bagi kekuatan. Dia baca dalam hati, dia teringat. Dia boleh juga nak baca 3 kul. Bila dia baca 3 kul, dia cakap rasanya ada tak dalam 10 minit juga badan dia macam kena tindih tu. Tapi dia cakap waktu dia nampak ada satu lembaga hitam tinggi besar berdiri kat dada dia guys. Kau dapat bayangkan tak? Uish, aku dengar tu, aku cakap ya Allah, apa benda ni sebenarnya ni. Aku meremang gila guys. Kakak ipar aku cakap lepas tu bila dia dapat bangun aja, dia menggigil ketakutan dan badan dia panas gila. Sedangkan dekat luar hall tu ada aircon guys. Dia panas gila dan dia dah start risau dah. Dia dah start dia takut kalau dia kena RAS UK lah, kena rasuk. Kau bayangkan dia cakap dia tak nak tidur. Dia punya takut daripada pukul 3 lebih tu dia menunggu sampai subuh guys. Dia punya takut, dia cakap dia tak pernah rasa takut macam tu pasal dia nampak something yang memang clear dekat depan mata dia, berdiri dekat dada dia, tinggi besar. Kau bayangkan kau tengah baring, kau buka mata, kau nampak ada benda berdiri kat dada kau. Tak ke kau rasa gila apa ni guys? So aku macam time tu bila kita dengar memang meremang gila guys. Mak aku pun semua macam serius. Diorang semua, kita orang kena tapi tak adalah kena seteruk macam dia. Mungkin sebab dia tidur sorang-sorang kat luar. Dan benda tu memang aim dia lah, memang target dia lah. Kita orang cuma tak boleh tidur je. And then bila siang tu kita pun dah, sebab tu last day kan, nak kena check out lah, akan makan barang semua apa. Bila kita tengok kat luar, kita notice memang tak ada family lain. Kita orang je yang tinggal kat situ lagi lah. Memang nak kena check out time tu. Bila nak check out, dah masuk barang semua apa, bapak aku dah start kereta, dah jalan sikit. Kereta aku tak boleh start guys. Aku tak tahu kenapa kereta aku tak boleh start. Aku macam sudah, benda ni tak nak kita orang balik ke? Aku dah cuak lah. Memang start banyak kali tak boleh, Aku terpaksa horn. Bapak aku dah nak belah dah. Bapak aku, anak aku dengan mak aku lah. Macam aku, wife aku dengan kakak ipar aku satu kereta. Horn. Lepas tu dia orang datang balik. Cakap kenapa? Kereta tak boleh start. Time tu aku dah start memang lah. Sebab dekat depan villa kita ni ada satu pokok besar guys. Pokok ni lah tempat monyet tu suka main. Dan pokok ni jugalah bila malam memang scary gila. Aku tak tahu kenapa. Aku rasa macam ada semacam yang memang duduk dekat pokok ni. Tak boleh start. Mak aku pun macam, mak aku dah boleh sense something lah. Dah boleh rasa ada something yang tak nak bagi kita orang balik. So mak aku pun keluar dari kereta. Mak aku pun macam baca something lah. Dia baca, dia pergi dekat villa kita dan dekat pokok tu. Selepas tu kereta aku boleh start guys. Bila boleh start, apa lagi? Gerak lah guys. Memang tak tunggulah kat situ. Memang caw terus. Okay, ini cerita part 1. Cerita part 2 ni, yang jadikan cerita ni guys, boleh pula kita orang nak repeat balik dekat tempat tu. Tapi bukan time yang sama lah. Time yang 6-7 bulan kemudian lah.
Mungkin sebab pada kita orang time tu benda dah lama kan, so tak nak fikir sangat lah. Tak adalah, kalau pergi dengan mamai nak takut apa. So kakak ipar aku pun okey je time tu cakap, tapi dengan syarat dia tak nak tidur luar dah. Okey lah, plan kita orang nak buat barbecue. Pasal nak cari tempat villa yang best, yang tempat boleh buat barbecue, memang tak banyak. Kalau ada pun mahal. Situ dia tak mahal sangat guys, dia harga dia reasonable lah. Untuk bawa family, kau boleh buat barbecue. Tempat dia pun tenang, memang syok lah. So aku tanya berani ke, dia orang pun cakap okey lah, nak takut apa kan. Bapa aku yang paling excited. Dia memang tak ada terkena sangat guys, dia memang nak saja. So aku cakap okey lah, kita pun pergi. Aku pun bawa dah book semua apa, book 2 malam juga. So sebenarnya ada 2 sebab kenapa kita orang nak pergi situ. Yang pertama sebab nak buat barbecue, nak buat macam family day lah. Mikael tak ikut, Mikael dengan wife dia tak ikut. Yang ada time tu aku ahli biasalah, aku bini aku, anak aku, mak aku, bapa aku, kakak ipar aku. Kakak ipar aku ni dengan mak aku memang rapat guys. Dia dah macam anak angkat je macam tu. And time tu nenek aku dia guys, ama aku, grandmother aku, nenek aku belah bapa aku lah. So kau tahu bapa aku masuk Islam kan, so nenek aku ni Chinese. Grandma aku dia ikut sekali lah. So ramai kan, so kalau nak rasa takut tu, time tu tak nak fikir sangat. Sebab fikir nak seronok-seronok nak buat barbecue tu, dah beli bahan semua apa, dah beli ayam, dah marinate siap-siap semua apa, pergilah kita pergi. Tapi time tu kita orang, aku bijak guys, aku cakap dengan aku, jangan book hari orang bekerja, kita book time Sabtu Ahad. So ada orang kita tak takut sangat. So bila pergi memang tempat tu penuh, tempat penuh sebab mungkin kita orang sampai paling lambat. Dapat villa yang sama guys, aduh. Dan yang reception tu cakap villa ni dia orang dah lama tutup, ni dia baru buka balik pasal dia orang baru renovate. Dan kita orang ni lah first guest yang check in selepas renovate. Dan hati aku cakap, oi, boleh kebetulan pula ya, ke memang benda ni memang sengaja nak kita orang pergi situ. Aku pun tak tahu kenapa kita orang tertarik sangat nak pergi situ guys. Okey lah, tak nak fikir pasal kejadian lepas, kita pun pergi. Masa pergi tu dah decide bilik masing-masing. So aku, wife aku, bapa aku, mak aku, anak aku. Okey, bapa aku, mak aku dengan anak aku dan tidur atas katil lah. Katil ni memang besar gila lah, memang super king lah. So aku dengan wife aku tidur dekat bawah, kita bawa tilam pam tau, bilik yang sama. Sebab bilik tu besar gila, so aku ambil sudut yang paling ujung lah, dekat tepi tingkap sana tu. So kakak ipar aku ni, Cika ni, dia tidur dengan nenek aku, dengan grandma aku satu bilik. So tak ada siapa tidur kat luar guys, semua nak tidur dalam bilik. So aktiviti macam biasalah, siang tu buat barbecue, seronok lah. Pergi masa buat barbecue ni, dekat balcony dia yang macam aku cakap tu kan, dia kan balcony dia dekat belakang dan dia menghadap ke padang golf. Dan untuk nak bagi korang faham, villa ni kalau pada belakang dia semacam kita villa ni dia didirikan di atas cerun tau. Jadi dia bawah tu dia macam hutan, dan dia lembah tu dia ada lembah tempat orang main golf tau, padang golf ni. Jadi dia memang cantik gila guys, tempat tu memang cantik, memang syok gila. So kita buat lah barbecue petang tu. Kebetulan dekat villa sebelah ni ada satu couple Jepun, orang Jepun check in kan. Dia pun nampak lah kita orang. Aku pun hi lah kan, sembang-sembang, tanya buat barbecue ya, cakap buat barbecue ya. Ramai lah orang Jepun ni. Masa dah siap buat barbecue ni, ada lebih, so aku pun bagilah kat dia orang. Baiklah orang ni. And malam tu seronok lah, makan sedap, barbecue kan. Makan as a family memang seronok guys, makan ramai yang tu bila buat barbecue semua apa. Sembang, mak aku suggest, malam ni buka lah movie. So aku pun macam okey, boleh je kan. Since aku pun memang bawa aku punya barang-barang laptop kan, ada je movie kan. So buka, sebab dah terlampau lambat. Sembang-sembang sampai dah dekat pukul 11.45. Cakap, jadi ke tengok movie ni? Aku tanya mak aku, jadilah. Nak tengok apa? Tengoklah cerita best-best sikit. Time tu kebetulan yang ada satu cerita je aku bawa guys, cerita hantu. Pergi tempat yang tu buat cerita hantu lagi. Tengok cerita hantu Indonesia, tajuk dia Sebelum Iblis Menjemput. Guys, kau tahu cerita tu hardcore kan. Dan kita orang pun ngada-ngada buka time tu. Bila buka pun dah pukul 12.10 macam tu lah buka lah. Mula-mula mak aku okey je. Mak aku ni satu PL dia bila dah tengah-tengah cerita tu, dia selalu macam dah halu sangat dah. Macam orang dah tak boleh buka mata sangat lah. Bila dah
tempat okey, dia dah pukul 12.30 macam tu guys. Dia aura dia dah lagi lain macam tempat tu guys. Aku tengok pula cerita hantu yang tu. Okey, dia punya set dia macam ni tau. Okey, kau bayangkan aku tengah duduk sekarang ni. Okey, TV ni adalah kamera, TV yang aku tengok tu dekat kamera ni yang aku shoot ni lah. Belakang pun tingkap tau. Tingkap kat tepi sana pun tingkap juga. So time bila tengok tu, bila part yang seram tu, dia punya hantu dia memang muka scary lah. Kalau mana yang korang pernah tengok cerita apa Sebelum Iblis Menjemput tu kan, bila yang orang tu tengah kena rasuk tu kan, mak aku dah 50-50 lah, dah memang dah halu gila lah macam ni, kejap je ni, tengok tak tengok lah. Aku je yang time tu yang mata memang tengah segar lagi duk tengok, padahal benda aku dah tengok guys. Wife aku dah tidur lah kat sofa sebelah. Nanti aku sudah dia orang ni main tarik pula. Aku pula yang kena. Aku dah tengok, apa aku nak tengok cerita ni lagi kan. Tapi sebab mak aku nak tengok, aku terpaksa layan lah. Kadang-kadang cakap, "Mi, tengok ni. Benda ni keluar." Mak aku, mak aku macam tu lah layan. Dia satu part ni guys, aku memang tak boleh lupa sampai sekarang. Bila waktu yang dalam aku tengok tu, benda tu muncul kat sini, tiba-tiba aku rasa semacam ada benda melintas kat belakang aku. Tentu aku macam, "Uish, apa ni guys?" Aku meremang gila. Aku dah mula rasa ada sesuatu yang dah join tengok guys. Kalau kau tengok cerita hantu malam-malam tempat macam tu dekat hutan, memang kau cari penyakit lah. Aku time tu dah kembang tengkuk aku. Aku dah rasa memang benda tu ada kat belakang aku. Aku nak turn belakang tak berani. Tapi aku dapat rasakan memang ada sesuatu yang memang semacam dalam TV yang aku tengah tengok filem tu, betul-betul ada kat belakang aku guys. Perempuan rambut panjang. Dan benda ni aku syak datang daripada pokok tu, betul kat depan tingkap yang itu. Sebab aku rasa macam benda tu daripada situ tau. Tapi aku tak nak cakap lah, aku diam lah. Aku kuatkan semangat juga nak habiskan cerita ni. Ada dalam dekat 45 minit lagi ni aku rasa ni. Aku cakap macam mana ya, mak aku dah macam ni, dah tidur kejap je ni kan. Bini aku ni tak cakap dah tidur kat tepi tu. Kau tahu aku buat apa tau? Aku fast forward kan, betul-betul tinggal lagi 2 minit nak keluar credit title lah. Dah memang time tu aku dah macam kalau boleh aku nak gerak masuk bilik je. Tapi tak apalah, aku buat macam tu. Bila dekat nak habis tu kan, aku macam saja kejutkan mak aku kan. Mak aku macam tengok, dah habis. Ya, dah habis lah Mi. You tidur tak tengok pun. Ngantuk lah mak aku cakap yang tu. Dah habis apa jadi? Aku pun cerita lah apa jadi. Padahal benda tu aku fast forward tau. Aku tak nak lama-lama kat situ dah. Okay, mak aku pun cakap dah lah, jom lah masuk bilik tidur. Aku masuk bilik. Bila masuk bilik, bawa bini aku lah, tutup TV semua apa. Masuk bilik, memang kat luar tu tak ada orang tidur lah. Kalau last hari tu kan kakak ipar aku tidur situ. Ini kali ni tak ada guys. Semua masuk bilik. Masuk bilik tidur. Masalahnya dia orang semua boleh tidur. Aku tak boleh tidur guys. Aduh, ya Allah Tuhanku. Time tu tidur baca macam-macam lah, 3 kul apa dah, hati ni berzikir je. And then the same thing bunyi yang aku dengar dekat atas tu guys. Atas dekat atap tu. Bunyi macam orang jalan, macam aku tak tahu apa benda guys. Dan aku rasa dah tak sedar hati ni. Aku tak sedar hati. Aku cuba nak lelap tak boleh juga. Nak cuba nak lelap tak boleh juga. And then toilet aku ada bunyi something. Bunyi semacam, nak kata orang flush pun bukan, nak kata orang buka pipe air ke bukan, tapi memang datang pada toilet tu. Dan memang tak boleh tidur lah malam tu. Memang aku duk terasa ada benda dekat dengan kita orang. So sampai pagi, seperti biasalah, lepas subuh tu baru boleh tidur nyenyak lah. And then aku tanya kakak ipar aku boleh tidur ke? Dia cakap dia boleh tidur, tapi dia terjaga balik macam waktu-waktu yang dulu dia kena tu pukul 3 macam tu. Disebabkan dia dengar ada orang guna toilet. Dia tengok, bila dia tengok nenek aku tu tak ada. Nenek aku tu tengah tidur, tak ada siapa, tapi ada orang tengah guna toilet. Excuse me, alhamdulillah. Sebab tu dia terjaga. And then dia cakap dia dengar 2-3 kali ada orang flush toilet. So aku macam, takkan benda tu aku dengar semalam, benda yang sama. So tak nak cakap banyak lah. Kita pun, aku tak nak terlampau negatif sangat. Sebab kita nak seronok-seronok kan. So siang tu kita buat aktiviti yang macam biasalah. And siang tu okey. Tak ada apa, tak ada masalah apa guys. And mak aku pun keluar lah. Dia keluar, tak tahu bawa anak aku gimana. Katanya dekat keluar pada hotel tu, agak jauh juga.
dekat pintu masuk hotel tu. Okey, aku lupa nak cakap, pintu masuk tempat hotel dengan villa ni guys, dia punya guard house ni memang jauh gila daripada tempat kita duduk ni. Memang jauh gila. Dan dah keluar pada guard house ni kena ada jalan berliku-liku lagi tau, macam jalan ular macam tu lah, sebab dia berliku-liku. Kiri kanan dia macam hutan tau guys, dia sebab macam muara kan. Ada keluar situ barulah kat tepi jalan tu ada macam kedai orang jual lah. Mak aku cakap dia pergi sana pergi cari apa benda yang boleh beli untuk makan lah. So siang tak ada masalah, macam aku cakap, okey syok je. Dia bila masuk malam ni, bila masuk malam yang kedua ni, time tu hujan guys. Dah hujan, kita orang pun, aku tak nak tidur lambat lagi. Kalau dalam niat aku time ni, apa-apa jadi aku nak jadi orang yang terawal tidur. Semua dah masuk bilik semua apa. Betul, aku dapat tidur guys. Aku memang orang terawal. Bini aku cakap, awal tidur. Dalam pukul 11 lebih aku dah tidur dah. Tapi aku juga orang yang terawal bangun. Pasal apa? Pukul 3 tu aku bangun. Aku tak tahu siapa kejutkan aku guys. Aku rasa macam bangun. Aku cakap, aku bangun lah. Ingat dah pagi. Tengok, baru pukul 3 lebih guys. Time tu hujan kat luar, hujan lebat gila. Memang hujan lebat gila lah. Memang bilik aku ni tak gelap sangat pasal kat toilet ada lampu, aircon semua nyala lah. And bila hujan ni bukan hujan biasa-biasa, hujan yang berdentum-dentum kilat dia. Pum! Kilat tu sambar dekat atas atap yang tempat kita ni. Memang terkejut lah. Aku memang kuat gila guys. Blackout satu villa ni. Memang gelap. Sudah dalam hati aku. Dalam hati aku, tolonglah jangan ada benda muncul merangkak macam Ju-on ke apa ke. Sudah lah. Kepala aku time tu dah fikir macam-macam guys. Sebab tengok orang lain semua nyenyak tidur. Bini aku pun dah tidur. Aku terkejut, dia tak bangun langsung. Aku je time tu dah segar. Apa lagi tutup mata. Tutup apa ni, tutup mata macam ni lah. Cuba nak tertidur tak boleh ke. Tak boleh. Aku tak tahu kenapa benda ni macam mengejutkan aku, untuk tak bagi aku tidur. Sebab mungkin aku dah tidur awal. Jadi aku dah fresh tau guys. Pukul 3 lebih paksa tidur tak boleh. Tidurlah, tidur ayam macam tu sampai macam biasalah. Lepas subuh tu baru boleh tidur. Time tu kan aku cakap kena petir kan, blackout kan. So aku dah tak sedar apalah. Lepas subuh tu bangun tengok masih hujan lagi. Tengok mak bapak aku, mami aku dengan bapak aku keluar lagi. Dia kakak ipar aku cakap dia bawa anak aku keluar pergi cari nasi lemak ke apa, aku pun tak tahu. Time tu hujan lagi guys. Time tu dah ada elektrik tau. Tak tahu mungkin bapak aku dah on balik switch ke apa. Hujan lebat lagi. Masih ada kilat lagi. Sekali lagi kilat tu tembak memang kuat gila dekat villa kita, dekat atas pokok tu tau. Pum! Kuat gila. Blackout lagi guys. Blackout lagi. Tak berani nak on apa-apa lah. Tunggu dah hujan dah reda. And then baru aku on. And then baru mak aku balik bawa nasi lemak pagi tu kan. Time tu pun kita nak check out dah. Cakap lah benda lah, tempat ni memang tak tahulah. Aku cakap dengan mak aku dengan bini aku kan, aku ada insting kalau kali ketiga kita pergi situ akan ada masalah yang menakutkan akan berlaku kan. Ada sesuatu yang tak bagus akan berlaku. Insting aku lah mengatakan. Dan kita pun siap-siap lah check out semua apa. Wife aku pun complain lah, cakap benda ni ada apa ni, 2-3 kali trip tau kita punya elektrik tu kan. Lepas tu kau tahu orang yang dekat reception tu cakap apa, dia main gurau-gurau pula. Ya kak, time tu aku dah boleh confirmkan memang ada sesuatu kat situ bila dia orang kat reception tu cakap macam tu. So wife aku dah tahulah maknanya ada sesuatu kat situ. Tapi budak tu tak nak cakap apa tau. Tapi kita dah syak sebenarnya kat tempat tu ada sesuatu. Kalau tak Langsui, Ponti, dua ni je. Balik. Cerita seram guys. Balik, dah balik kat rumah mak aku semua. Tak lama lepas tu jumpa Pak Su aku, adik mak aku lah. Sembang lah kita pergi. Pak Su aku cakap, apa hal kau mau pergi situ? Itu tempat tu, dia cakap tempat dia pernah mancing dulu. Itu tempat tu sebab kat muara kan, nak ke laut situ kan. Tempat tu memang terkenal dengan Langsui aku nak cakap malam-malam ni pun ngalah. Memang tempat tu itu banyak gila kat situ. Wah, aku tak tahu kenapa aku memang ni guys. Dia cerita tempat tu orang tak pergi. Kau mau pergi kenapa? Dia pun cerita lah, dia ada pengalaman kat situ. Dia pergi pancing
Bila dia pancing kat situ, kawan dia kena rasuk dekat atas pokok, nampak benda tu. Benda tu nak ambil ikan dia orang tau time tu. Dia cerita lah memang scary gila. Lepas tu Pak Soro cakap, dekat yang pagar guard house yang mula-mula nak masuk tu, ada satu macam, bukan dia nak kata warung pun bukan, tapi memang dah usang lah, memang tak pakai. Rupanya dekat belakang tu ada kubur guys, ada kubur lama. Memang tempat tu keras, Pak Soro cakap. So dalam hati aku, no wonder lah kita orang asyik terkena je dekat situ. Memang bila kita kaji balik tempat-tempat yang muara kan, antara sungai nak bercantum dengan laut ni, memang tempat tu memang tempat benda-benda ni lah dia suka. So tak pelik lah. So itu antara pengalaman yang sangat menyeramkan yang pernah kita orang lalu ketika kita orang duduk di villa dia dekat Lumut sana. Aku rasa mungkin ada yang antara korang tahu kot. Tempat ni memang terpecil gila. Kalau aku sebut nama hotel ni, aku tak tahu hotel ni masih operasi lagi tak. Memang famous gila guys. So yes guys, aku rasa untuk kali ni sampai situ saja cerita yang aku nak share daripada hotel yang memang menyeramkan. Untuk next cerita, aku nak share dengan korang pengalaman kakak ipar aku berlaku di kedai butik lama kita orang. So yes, thank you for watching. Mana korang yang dah tonton pada awal sampai habis, aku ucapkan jutaan terima kasih guys. Yang mana boleh subscribe dulu channel ni. Please share channel ni dengan kawan-kawan korang. Dan aku sangat menghargai masa korang guys. Seperti biasa, aku doakan korang panjang umur, murah rezeki dan dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat guys. Guys, korang memang awesome. Ciao.